Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin wa qaidud du'atil mujahidin wa rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Shadaqallahul azim. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuredai Islam itu agama bagimu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang amat terhad ini. Marilah kita sama-sama membuat tumpuan sampai kepada kertas kerja yang selanjutnya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya mempersilakan Tuan Haji Husin Ismail selaku pengasas Yayasan Amal Malaysia untuk membentangkan tajuk yang telah dikhususkan pada kali ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang saya hormati ahli-ahli yang berhormat, Esko Kerajaan Negeri Kelantan dan adik-adik yang berhormat, yang saya muliakan dan raikan, yang arif Tuan Mufti, Ketua Pengarah Jabatan Agama, pegawai-pegawai kerajaan, pimpinan-pimpinan politik, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya sangat-sangat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam kesempatan yang sebegini saya rasa saya dapat bersama dengan tuan-tuan, tapi terasa terlalu kerdil untuk bercakap dengan para ulama di hadapan dalam satu tajuk yang saya fikir bukan sepatut saya yang bercakap. Selama ini saya lebih sebagai bekerja, bukan pembentang kertas. Yang keduanya, saya sendiri minta maaf kerana notis yang terlalu singkat. Saya baru sampai daripada Republik Sudan Selatan, negara Kristian yang minoriti Muslim, dalam program dakwah di sana. Dan sesampai di sini, tiba-tiba 2 hari lepas, sampai di rumah, demam pun tak habis lagi. Ustaz Datuk Bakar minta saya bersama dalam program ini menggantikan kekosongan akibat daripada ketidakhadiran orang yang barangkali lebih penting bicarakan satu kertas dengan tuan-tuan. Tapi oleh kerana saya fikir ini merupakan suatu yang agak penting dan besar untuk kita berkongsi, sharing experience, pengalaman. Mudah-mudahan dia boleh membuka kita kepada suatu medan baru yang wajar untuk kita berikan pengamatan dan penglihatan yang besar, tuan-tuan sekalian.
Pusat Dakwah Serantau Yayasan Amal Malaysia sebenarnya baru 4 tahun kita tubuhkan. Selepas 10 tahun Yayasan Amal bergelombang dalam arena kerja kemanusiaan dan kebajikan di hampir 36, termasuk yang terbaru 38 buah negara. Umumnya penglibatan kita terlibat dalam program-program kemanusiaan di tempat manusia yang mendepani bencana, di tempat yang manusia sedang mengalami kegawatan kehidupan, di tempat yang manusia sedang mendapati masalah kebejatan akidah yang teruk. Di situ kita tampil untuk mewakili sebahagian warga Malaysia, menyatakan apa yang perlu bagi membimbing mereka supaya tidak lupa dan memperkenalkan mereka sedikit sebanyak kepada Islam. Tuan-tuan, namun begitu dalam ruang lingkup kerja yang kita ada ini, rasanya tidak cukup tepat kalau kita tidak beri satu fokus yang sungguh-sungguh. Sebab pengalaman daripada kami bersama dengan beberapa NGO yang lain, kebanyakan NGO besar dunia, saya tak nak sebut satu-satulah, nama tu nanti sensitif. NGO terbesar dunia, kalau tuan-tuan buka saja dalam laman web dia, strategi dan motif dan matlamat dia di situ ialah to propagate Kristian. Jadi fikir-fikir kita dalam kawan-kawan dalam yang selamat, termasuk yang berhormat Dr. Halimah yang akan bentang kertas sebentar nanti, kita fikir-fikirkan kenapa tidak kita juga harus melihat ini sebagai satu move yang perlu diberi keutamaan dan paling utama dalam gerak kerja kita. Biar yang lain itu hanya menjadi alat, tetapi fokus sebenarnya ialah untuk kita boleh bersama membawa dan memperkenalkan Islam. Tuan-tuan, menyedari betapa sikitnya, alpanya kita selama ini, amat sikitnya usaha dan usaha kita selama ini ke arah memperkenalkan Allah kepada yang belum mengenalinya, betapa Islam yang murni ini tidak disampaikan kepada manusia dengan cara yang berkesan, maka inilah peluang dan ruang yang Yayasan Amal kemudiannya menggerakkan suatu penubuhan satu badan yang kita namakan Pusat Dakwah Serantau, yang saya bila balik daripada Sudan, Selatan Sudan ini, negara baru ni, kawan-kawan sana kata kena fikir no more Pusat Dakwah Serantau, no more Islam dakwah Pusat Dakwah Serantau, bukan, harus kena tukar lagi biar menjadi Pusat Dakwah Antarabangsa. Sebab sekarang ini tuan-tuan, rupanya bila kita lagi jauh masuk ke ruang kerja ini, makin mendesak kepentingan dan tuntutan kepada kerja-kerja dakwah, khusus memperkenalkan Islam kepada yang belum Islam. Tuan-tuan, dalam beberapa data yang kami kutip, khusus tuan-tuan mungkin boleh sharing sedikit dengan data yang ada di Sarawak. Sarawak ini, daripada jumlah, saya tak berapa jelas kalau lihat di sini, tapi saya sempat ingat, tuan-tuan boleh tengok di sikit situ, bermula tahun 1947 hingga kemudian 1960 ke tahun-tahun yang seterus ini, peratusan umat Islam pada tahun 1960, orang Islam di Sarawak ada 23%, tetapi Kristian di Sarawak ada 16%. Kita bercakap Kristian Muslim ini dalam konteks dakwah, bukan soal isu kaum, tidak. Tetapi perkembangan ini berlaku secara sangat cepat. Akhirnya, mutakhir ini tuan-tuan, tahun 2000, peratusan Islam di Sarawak meningkat hanya sampai 30%, tetapi peratusan Kristian sudah jadi 43%. Lagi mutakhir ini, saya dimaklumkan oleh kawan-kawan di Sarawak, peratusan Muslim meningkat sampai 31% dan Kristian sudah melonjak 46%. Tuan-tuan, kalau kita cakap tentang ini, ada dua persepsi dalam kepala kita. Persepsinya kita terasa sangat terancam bahawa Kristian bergerak begitu pantas mengislamkan sebahagian masyarakat di sana,
tetapi Muslim agak terkebelakang, sangat slow. Puncanya apa tuan-tuan? Puncanya apakah orang sana nakkan Kristian, ataupun orang sana tak mahu Islam? Atau yang kedua, memang Kristian kerja kuat dan kita orang Islam selesa dengan apa yang kita ada. Tuan-tuan, bumi Sarawak, bumi Sabah sangat subur dengan Islam. Dalam satu rumah tak ada halangan tuan-tuan untuk nak ajak anak siapa, bapa siapa, mak siapa masuk Islam. Dan dengan beberapa pendekatan yang kita bincang, beberapa strategi, beberapa brainstorming, akhirnya selepas kita menubuhkan pusat dakwah serantau dalam tahun 2011, kita mula keluarkan batch yang pertama. Tuan-tuan, pengolahan yang kita ambil daripada beberapa strategi yang dibuat ini, kita mengambil pendekatan selama ini gerak kerja dakwah dibuat oleh sebahagian orang daripada bandar pergi ke sana. Selepas seminggu duduk, tak tahan balik. Tak tahan tuan-tuan. Saya masuk duduk sana pun kena fikir pendekatan baru barangkali. Datuk Mufti dan juga orang-orang yang sangat arif tentang agama khusus melihat dan menilai semula dalam mengolah pendekatan fiqh dakwah kepada golongan begini. Kalau kita bercakap tentang fiqh dakwah di meja di universiti, bicaranya lain. Bila sampai di sana, bila sampai di medan sebenar untuk bercakap tentang Islam di kalangan masyarakat orang asli di pendalaman, di masyarakat orang pendalaman Penan, Bidayuh, Kadazan, Iban dan macam-macam, tuan-tuan, pengolahan dan kesenian dakwah terlalu sangat perlu diutamakan. Ini bila duduk sini kita rasa yang kita sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ni sangat-sangat menjadi punca besar dalam penyaluran maklumat dakwah. Saya fikir hari ini kita bercakap tajuk ini tak jauh lari daripada tajuk asal convention. Sebab wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Benda yang sangat Allah sebut sebagai apakah ada lagi yang lebih baik daripada itu? Hak mungkar tadi yang Muhammad dah sebut, tapi ini yang kita sebut dalam konteks ma'ruf, menyampaikan Islam kepada yang belum kenal Islam. Tuan-tuan, kita kutip, kita ambil suatu pendekatan baru. Memang Perkim sudah buat kerja sangat bagus, Hikmah sudah buat kerja yang sangat banyak, Bina sudah buat kerja yang banyak, Usia sudah buat kerja yang sangat banyak. Tapi tuan-tuan, kerja ni tak akan tersekat dengan sejumlah itu. Yayasan Amal dengan pendekatan pusat dakwah, kami buat sedikit pengolahan baru. Kami kutip orang jauh di pendalaman, orang Penan, Bidayuh, orang Sungai, orang Murud, orang Kadazan, orang Bidayuh, pelbagai-bagai kumpulan ini di tengah dalam hutan, dalam rumah panjang. Usaha awal mengislamkan dulu mereka, sebahagiannya baru masuk Islam seminggu dua minggu, kita bawa mari datang ke Kuala Lumpur di bawah pimpinan pengurusinya Al-Fadhil Dr. Harudin bersama dengan jawatan kuasa yang khusus, dan kita latih mereka selama 1 tahun di sini. Kenal A sampai Z, sekadar mampu dalam tempoh 1 tahun dengan kurikulum dakwah, kenal Islam dan kehidupan. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang bila kita masuk di sini, orang tak nak dengar dulu cakap tentang Islam secara langsung. Kita nak kena bawa mereka untuk kenal budaya kehidupan dan nak menyelesaikan sebahagian dulu daripada permasalahan kehidupan harian mereka. Orang pendalaman yang kita kutip ni tuan-tuan, permulaan yang pertama kita kutip 30 orang yang berjaya hasil terdidik, terlatih dengan tahap paling minima. Tuan-tuan bayangkan, ada 2 orang sepupu. Seorang umur 16 tahun, Abdul Rahman. Seorang umur 17 tahun, Jeffrey. Menulis tak erti, membaca lagi lah tak erti. Duduk dalam kelas tak berapa nak faham permulaan.
tapi motivasi yang dibuat, pengolahan yang dibuat, hari graduasi yang dibuat oleh ketua pengarah JAKIM, oleh wakilnya masa itu. Yang pertama ini ketua pengarah JAKIM yang berikan sijil penyertaan kursus 1 tahun. Saya sebut dalam jumlah kamu yang 20 ni, saya sendiri sangat rasa tertidak yakin. Pun dia tak tertidak yakin ni. Sangat tak yakin sebahagiannya, sebab sangat dhaif dari sudut, tetapi dari sudut kesungguhan mereka sudah mempunyai kesediaan, sangat anxious dengan kefahaman Islam yang mereka dapat, dengan sedikit ilmu Darus Syifa, dengan sedikit ilmu vocational. Mereka kata, tak apa cikgu, tak apa haji, insya-Allah tolong doa kami balik nak buat sesuatu. Tuan, saya nak sebut anak yang 16 tahun dengan 17 tahun yang paling dhaif dalam kelas, balik tak sampai setahun, 2 rumah panjang ditukar menjadi Islam. Rumah panjang satu di Ulu Kota ditukar namanya menjadi Rumah Azhar, Amal Al-Azhar. Kita bangunkan surau terus di sana, hidup terus dan sedang berkembang. Nama surau pun Surau Amal Al-Azhar. Selang 6 bulan, satu lagi rumah panjang Julen. Julen ni dulu di sana ketua rumah panjang dipanggil Tuai. Nama bukan Islamnya Julen. Bila dia tukar masuk Islam, satu rumah panjang, 38 orang, 32 masuk Islam. Dan dengan Tok Pengulunya sekali masuk Islam, tukar nama rumah panjang Zulkarnain. Tuan-tuan, saya pergi dalam perbincangan, nak bincang, nak mengolah program yang ada. Rumah panjang, babi main kat tepi tu biasalah. Dalam rumah dah masuk Islam ni. Dalam rumah kita buat jamuan, kita sendiri masak, tapi anjing ni macam kucing. Kita kata kalau boleh yang lepas ada sikit ni, yang ni. Semua yang tin untuk lepas habuk rokok tu tin sardin babi belaka. Tapi tuan-tuan, hati mereka seni. Pengolahan mereka buat, bawa mukadam, bawa ajaran, kenalkan Islam, kenalkan akidah. Alhamdulillah, mereka dekat dan sangat lunak. Seminggu selepas kami balik, tiba-tiba satu grup lain masuk, ni dah Islam. Sampai masuk, terus nak, dah orang Islam ni, kamu tak boleh pakai macam ni, dia kata. Kami kena samak semua pinggan-pinggan kamu. Saya dah pesan, kata tolong jangan buat sesuatu lagi. Berikan mereka akidah dulu, kenalkan mereka tentang Islam dulu. Tuan-tuan, ada sebahagian suami belum Islam, isteri dah Islam. Isteri belum Islam, suami belum. Kalau ikut kita baca kaedah kita, kena pisah. Itu antara sebab utama mereka tak bersedia untuk menerima Islam. Kalau sampai kami dah ada cucu 15, nak suruh kami pisah isteri dengan suami kerana masuk Islam, minta maaf, tak masuk. Beberapa pendekatan, kelunakan, pengolahan kita olah, kita buat, ubah, dia ambil masa. InsyaAllah, biarlah dia dengan keadaan yang sedia ada. Akhirnya seperingkat berubah demi berubah. Yang terbaru ni, satu lagi rumah panjang sebelahnya, rumah panjang Entinga. Sebelah yang saya maksud ni lebih kurang dalam 1 kilo 2 kilometer ni, naik bukit turun bukit, sebelah dah tu. Satu lagi rumah panjang Entinggi masuk Islam. Ini anak yang kita anggap paling dhaif. Tetapi tuan-tuan, saya nampak sebenarnya satu kekurangan kepada kita, ketidaksungguhan kita untuk turun di medan bagi menyampaikan Islam, memperkenalkan Allah kepada mereka. Saya agak terasa, walaupun tidak puas hati, tetapi terasa agak berbangga. Dalam tempoh tak sampai 1 tahun, hampir 200 pengislaman sudah berlaku, hanya dengan anak-anak muda yang sebahagian mereka di PDS, tempat pusat kita itulah, sebahagiannya kita khitankan mereka lah, macam-macam. Tuan-tuan,
Batch yang kedua kita bawa daripada rantau Mindanao, daripada Filipina, daripada Vietnam, daripada Kemboja. Sebahagian besar mereka ni tak tahu langsung, bukan sebahagian besar, semua tak langsung, tak faham bahasa Melayu. Kita kursus dulu 1 bulan, pun sampai sana tak boleh cakap lagi. Tuan-tuan, bila dah sampai duduk selama 1 tahun dengan pendekatan dan pengolahan yang dibuat, alhamdulillah, rumah kecil ni, pusat dakwah ini, kita dah hantar wakil kita di Kemboja, wakil kita di Mindanao. Yang paling membahagiakan kita, tiap bulan telefon, Tuan Haji, alhamdulillah seorang masuk Islam. Tuan Haji, alhamdulillah mak saya masuk Islam. Anak yang datang sini, dia sendiri, mak keluarga dia belum Islam, tapi balik beri fokus. Mak, 1 hari sebelum raya puasa, Tuan Haji, mak saya dah masuk Islam. Dalam telefon dia menangis, tuan-tuan. Ini suasana yang berlaku. Yang minggu lepas daripada Kemboja telefon, Tuan Haji, lagi 1 keluarga 6 orang masuk Islam. Hampir selang seminggu kita dapat mendengar info, maklumat, laporan mengatakan perkembangan yang baru. Saya sebutkan begini, tuan-tuan, untuk kita sendiri ambil perhatian. Mungkin kita bercakap di Tunu, di jauh, di pendalaman Sabah, di pendalaman Sarawak, di pendalaman Mindanao, di pendalaman Kemboja. Tapi apa cerita dengan yang berlaku di sekeliling kita? Sekarang ini kalau kita nak lihat dari sudut data, saya mungkin tidak betul dari segi sebahagian persepsi, tetapi kalau kita perhati, kita fikir pendekatan kita lepas daripada Sungai Golok, habis dah kawasan kita. Tak. Tapi tuan-tuan, di Kemboja sekarang, peratusan orang Islam hanya 4%. Peratusan orang Islam hanya 4%. Di Vietnam lagi kecil. Di Mindanao, penurunan sangat drastik. Yang terbaru, apabila kami balik daripada Afrika, saya campur-campur ni masa sangat terhad. Di Afrika, tuan-tuan, di Mozambik, dulunya orang Islam di Mozambik sekitar 65%. Sekarang orang Islam di Mozambik tinggal tak sampai 30%. Masih agamanya, namanya nama Islam, tapi agamanya sudah bertukar. Bila kita bincang dengan pemimpin-pemimpin mereka, dia kata it is only 3 reasons. 1, medicine. Bila dia sakit, diberi obat, medicine. Yang kedua, bila dia lapar, diberi air, diberi bekalan air. Yang ketiga, bila dia tak tahu apa satu, diberi pendidikan. 3 bidang ini, pendidikan, perubatan dan air. Dengan 3 perkara ini, tuan-tuan, penurunan menjadi sangat drastik. Peratusan di Mozambik hanya tinggal tak sampai 30%. Tuan-tuan, saya baru balik daripada Selatan Sudan. Mungkin kok boleh tunjuk sikit gambar di Selatan. Saya lompat-lompat saja ni, masa sangat terhad. Ada masa lagi 15 minit, 10 minit. Di Selatan Sudan, tuan-tuan, dia baru berpisah daripada Sudan Utara. Bagi setengah orang, dia merasakan bahawa buat apa kita pergi negeri Selatan Sudan. Sebab Selatan Sudan, sebab kami sebenarnya pergi sampai ke Kenya, pergi ke Somalia, sampai ke timur ni, sampai ke Jepun, sampai Kuaiyang di China dan Chengdu. Saya nak sebut sikit tentang Selatan Sudan. Selatan Sudan, selepas perpisahan daripada Sudan, negara yang terbesar di Afrika, peratusan sekarang Selatan Sudan Muslim 17%. Itu sebahagian daripada program yang kita olah di sana. Muslim 17%, Kristian 15%, baki yang lain 65% adalah animisme, tak ada agama. Tapi semasa dalam program kita yang sangat singkat pun, kerana hanya bila sakit diberi, hari itu kita buat program di hospital, dia ni paling anti dengan Islam. Tuan-tuan,
Petang tu dia datang, dia kata saya selama ni saya silap tentang Islam. Boleh ke saya masuk Islam? Ertinya tuan-tuan, hidayah memang dari Allah, tak ada siapa yang persoal. Tapi ikhtiar ni kadang-kadang kita hanya perlu sedikit saja kita buat, mereka sudah mula mendekati dan merapati kita. Dalam satu program ini bersama dengan kita pergi bawa korban, kita pergi bawa air saja. Di sana ni orang air ada 10 meter, 30 kaki di bawah tanah. Tetapi tak tahu apa benda nak buat. Semata-mata tunggu air daripada Sungai Nil. Hotelnya tak ada air, hotel dia pun tak ada air. Air daripada Sungai Nil hantar. Pejabat kerajaan pun tak ada air. Bila kita bincang dengan Gubernur bersama dengan Menteri Kabinet, dia kata, please, your brother from Malaysia, you are really advanced, jauh daripada kami. Tolong kami untuk bawa air kepada rakyat. Tuan-tuan, saya pergi sana pun pergi sebagai NGO, berjanji menjaga kerajaan. Berjanji menjaga kerajaan. Berjanji menjaga kerajaan sebab pengalaman kita ada buat. Apabila kita selama 4 tahun kita berada di bumi Kassala, di Sagarap 1, 2, 3 di sebelah timur Sudan, pelarian Islam daripada Eritrea dan pelarian Kristian daripada Eritrea duduk situ sampai 25 tahun, hampir setengah juta. Ada satu ketika mencecah sampai 1 juta. Mereka hanya minum dan segala guna 1 galon air satu hari. Kita bawa tim daripada Terengganu buat mengesan air. Saya kata di sini kalau tengok cara ada air. Saya pun orang pertanian juga sikit-sikit lebih kurang. Saya kata boleh kemungkinan kita can green this Kassala area. Bila saya sebut untuk nak greenkan Kassala, orang sana gelak. It is stupid idea. You bawa ni, dia kata idea yang bodoh. Tak mungkin bumi gersang padang pasir ni boleh dijadikan hijau. Tuan-tuan, tak apa, saya kata tunggu. Saya bawa anak muda daripada Belada Selat, Kuala Terengganu. Arab tak erti sepatah, Inggeris lagi tak erti. Arab dia erti Fatihah, tak erti. Baca Quran boleh. Tapi nak bercakap langsung tak boleh. Bila tanya, bila suruh buat, iling kepala. Bila suruh makan, iling kepala. Hak tu je dia erti. Hak sedap, dia angguk. Sampai orang sana pun boleh, itulah formula pada dia. Tapi bila dia bawa pendekatan kenal, mengesan air, cara orang kampung kita di sini, Profesor Universiti Khartoum, geologist, kata this is impossible job. Kamu tak boleh cari di sini. Kami profesor di Universiti Khartoum. Tapi bila kita pergi bawa, tunjuk, kita korek air, dalam seminggu kita sudah mencecah air dan boleh buat keluar air. Bila dia tengok cara kita buat, this is a real, it's great sihir. Kepala dia cara orang padang pasir. Alhamdulillah tuan-tuan, sekarang di Darfur, United Nations minta kita bekal air. Di Kassala, di Sagarap, dan yang baru di Nairobi, dia minta kita untuk bekalkan air di sebelah Dadaab. Tuan-tuan, untuk bekal satu tube well, kosnya antara 18 ke 25 ribu. Tapi kita boleh buat cara kita dengan berkat izin Allah, kita boleh mula belanja sekitar 3,000, 4,000 ringgit. Tuan-tuan, bermula dengan air, bermula dengan sedikit daging korban, kita mula boleh bercakap tentang Islam. Lebih mengagumkan apabila kami dalam sesi bersama dengan Gubernur di Selatan Sudan, 2 menteri dia sebut, dia kata, please, I need to remind you, this is a Christian state. We are multiracial, so be careful. Tapi tuan-tuan, bila kita pergi bawa perubatan, cucuk orang sakit kat hospital, 2 orang ni doktor kita. Kita bawa obat banyak sikit. Pertemuan seterusnya, dia kata, please help us. Saya kata, bagi saya 1 minit, jangan bimbang dengan kami orang Malaysia. Kita orang Malaysia ni, kita negara yang contoh multiracial, multireligious.
Kita ada Kristian, Hindu, Buddha, Sikh, Islam, lain-lain semua campur. Yang kat sana Islam, Kristian, animisme. Dia kata kalau begitu, okay, you are welcome. You nak buat apa lagi? You nak buat stesen radio? Sekarang dia offer pula, Datuk-datuk, tuan-tuan hak mana-mana yang boleh bantu kita sekarang ni, dia minta kita buat stesen radio Islam. Dia minta kita buat stesen TV Islam. Dia kata tolong buat jalan kami. Kalau ada kontraktor nak pergi silakan. Tapi pengolahannya lebih kepada program untuk kemanusiaan. Tuan-tuan, saya hanya ambil ruang ini dalam bentuk sedikit masa ini untuk sharing pengalaman dengan tuan-tuan. Apa yang saya nak simpul, yang saya nak sebutkan di hadapan kita ni. Di hadapan kita ini, ruang pengembangan Islam dan penerimaan hidayah sangat terbuka, tapi saya rasa usaha kita orang Islam sangat sedikit. Kita mungkin sangat sibuk untuk menyelesaikan survival kita, survival politik kita, survival masyarakat yang sudah Islam, tapi ruang kita untuk melihat program mengembangkan Islam dan menyampaikan Islam kepada yang belum Islam sangat-sangat minimal berbanding dengan apa yang dibuat oleh orang lain. Bila saya sampai ke Addis Ababa, saya bertemu dengan seorang perempuan umur 27 tahun, keturunan US, lahir di Indonesia, bercakap fasih bahasa Indonesia. Tentulah bahasa Inggerisnya fasih. Budak perempuan ni sepenuh kehidupannya menjadi membalik Kristian. Membalik Kristian. Sekarang dia kata dia sudah duduk full time di Selatan Sudan. Tuan-tuan, mungkin boleh kita lihat sedikit dalam tempoh 1-2 minit ini untuk kita melihat beberapa pendekatan yang berlaku. Boleh tunjuk sikit data peranan universiti negeri lain. Kita di sini di Malaysia, sebahagian tenaga kita belajar dibuat dengan pengolahan semata-mata untuk keluar cari kerja, memenuhi pasaran kerja. Tapi tuan-tuan, bila kita berbincang dengan beberapa pihak, rupa-rupanya tuan-tuan, di universiti terkemuka di dunia, di US, di Europe dan di England, sebahagian universiti itu, kalau tuan-tuan tengok, saya tak pernah nampak sebut ni, Princeton University, SOAS University dan universiti-universiti yang lain, termasuk Harvard University, mereka meletakkan syarat, ada setengah menggunakan gap year, 1 tahun untuk mereka kena belajar masuk dulu ke tengah masyarakat, dan yang mereka masuk ke tengah masyarakat itu atas nama PISCO. Program mereka bawa Kristian ke tengah masyarakat dunia, khusus di negara-negara dunia ketiga. Ada setengah dia menggunakan tahun pertama sebelum masuk pengajian, ada setengah dia digunakan tahun terakhir sebelum masuk pengajian. Sebab itu sekarang ni hampir seluruh pelosok dunia, termasuk di Afrika, termasuk orang Penan di Sarawak, kebanyakan yang sampai, orang kita tak sampai, tapi mereka sampai, dan sebahagian mereka duduk di sana. Tuan-tuan, Israel menghantar anak-anaknya selepas SPM dan selepas college untuk dihantar ke seluruh dunia dengan biaya kerajaan. Ada dua benda. Pertama, missionary, yang kedua untuk kutip information. Dan kemudiannya Israel, Europe dan US menjadikan info yang mereka dapat daripada fresh student yang dihantar dengan motivasi yang tinggi ini, untuk menjadikan sumber itu sebagai bahan untuk mereka mengolah polisi dan strategi kerja mereka, khusus dalam operasi gerak kerja Kristian bersama gereja. Tuan-tuan, saya tengok bila sampai di beberapa tempat ni, saya rasa ancaman tetap ancaman, tetapi kalaulah padri ketua Archbishop datang sendiri, bercakap Arab, you please welcome, no problem, you boleh buat apa saja untuk program membantu rakyat kami, dan kami gereja bersedia dengan kamu.
Kita tahu itu strategi mereka, tuan-tuan. Tetapi artinya sekurang-kurangnya laluan kita tidak terlalu sulit. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya hanya mengambil ruang ini untuk tuan-tuan melihat sebagai satu prospek, dan PDS dalam pendekatan yang terakhir, yang terbaru, kami merangkakan dengan pengalaman dan contoh-contoh yang dibuat oleh gerakan-gerakan lain. Saya fikir kenapa tidak, kalau kita lihat masyarakat pendalaman, orang asli, orang Sabah Sarawak, orang tempat lain, tapi kita di sekeliling kita ini, peningkatan, penambahan converted Muslim ini, yang nak masuk Islam ini masih sangat kecil. Ada tidak ruang untuk kita fikir bersama bagi kita mewujudkan gerak kerja mencipta gelombang baru? Kalau dulu zaman awal orang nak gerakkan pemakaian tutup aurat, dia mengadakan program revolusi tudung. Ada wajar atau tidak? Ada kemungkinan atau tidak? Pelbagai pihak, NGO maupun kerajaan maupun jabatan-jabatan, kita fikirkan suatu pendekatan untuk mengadakan revolusi dakwah sampai ke Islam kepada yang belum Islam. Dalam pengalaman yang singkat kami, dia tidak lebih 20 soalan. Kalau 20 soalan ini terjawab, dia akan diam. Sama dia akan convert ataupun dia tak akan bercakap banyak. Tuan-tuan, saya tak sempat nak sebut semua 20 ni, masa dah habis. Tetapi saya fikir kalau kita boleh bekerjasama di antara NGO maupun kerajaan maupun swasta bagi menjayakan program-program yang ada seperti ini, kita mungkin boleh mampu membuat sesuatu gerakan yang lebih berjaya. Sebab untuk menghantar da'i, sekarang Yayasan Amal PDS, kita ada 42 orang da'i yang membabitkan rantau di Semenanjung, termasuk Sabah, Sarawak, Mindanao, Vietnam dan Kemboja. Itu pun kita terpaksa belanja 20,000 lebih satu bulan untuk sedikit biaya kehidupan. Tapi kalau ini boleh digabung jalinkan dengan semua pihak yang lain, saya yakin usaha kita ni akan lebih berjaya. Yang keduanya, satu masalah yang agak besar sekarang untuk usaha-usaha yang begini, bila kita nak bangunkan pusat kita di Kuala Lumpur, kita nak ambil orang daripada pedalaman Sabah Sarawak tak jadi masalah. Tapi permintaan yang bertalu-talu daripada Basilan, daripada Davao, daripada Ho Chi Minh, daripada Hanoi, dengan info yang terbaru, saya pun tak tahu macam mana dia orang dapat maklumat ini. Tapi bila kita bawa mari, problem yang paling besar pada kita ialah problem visa. Bila saya bincang dengan pegawai JAKIM kata kami tahu sangat-sangat ratusan padri, mubalik Kristian dan Hindu masuk dengan agak bebas. Tetapi untuk bawa masuk bakal-bakal yang da'i yang nak dilatih di sini, kita mengalami sangat agak tinggi kesulitannya. Walaupun sepatutnya saya fikir kalau kerjasama yang lebih rapat di antara NGO dengan pejabat agama, dengan JAKIM dan lain-lain yang badan yang berautoriti ini, insya-Allah usaha ini akan lebih berjaya. Sekurang-kurangnya kalau daripada pejabat agama Kelantan maupun beberapa negeri boleh memulakan dulu langkah ini, sangat dia merupakan satu langkah yang sangat positif. Sebab sekarang tuan, kami berada di Darfur, kami berada di Sudan Selatan yang baru balik ni, diminta tolong sangat-sangat untuk boleh buat mari orang dia latih di sini. Dia tak reti nak ulah macam mana. Saya rasa paling terharu tuan-tuan bila dibangun berdiri tuan dari Malaysia, kami ada masjid hanya tinggal dinding, tak ada atap. Kami sekolah satu pun tak ada. Kami tak ada seorang guru pun yang, sebab new converted, orang yang baru masuk Islam. Dalam baru masuk Islam, perkembangan Islam agak bagus, tetapi tak ada orang yang nak bimbing. Saya kata kita takkan mungkin boleh hantar orang daripada Malaysia untuk datang bertapak duduk di sini, sebab orang Melayu ni paling susah nak tinggal kampung. Tapi yang kita mungkin boleh mampu untuk bawa 2-3 orang daripada tempat kamu, kita duduk di Malaysia 1 atau 2 tahun, kita bantu mereka untuk melatih dan pengolahan dan kefahaman
dari segi gerak kerja dakwah dan lain-lain, insya-Allah itu boleh. Tapi untuk membolehkan itu sudah tentu sokongan daripada pihak berautoriti, pihak kerajaan, pihak pejabat agama dan pihak-pihak yang lain. Saya sebutkan ini, saya yakin akan dapat. Saya sebut ini pun saya yakin pejabat agama dan lain akan beri laluan, akan memberi sokongan insya-Allah, dan mereka bila-bila masa saja akan datang. Walaupun biayanya besar, tapi tuan-tuan, dengan pengalaman sikit 2, 3, 4 tahun ni, biaya tetap besar, masalah tetap masalah, tapi penyelesaian kami nampak sentiasa ada. Dan tentunya penyelesaian itu daripada orang-orang kita yang bersedia melihat untuk menjadikan gerak kerja ini sebahagian daripada usaha mereka. Sekurang-kurangnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi ahli faqad ghaza man ghaira an yanqus min ajril ghazi syai'. Setidak-tidaknya sesiapa yang menanggung belanja orang yang berjuang di jalan Allah, sesungguhnya dia telah pun berjuang. Siapa yang menjaga keluarga pejuang, sesungguhnya dia telah berjuang, dan tanpa Allah kurangkan sedikit pun pahala pejuang itu kepada mereka insya-Allah. Siapa juga yang menanggung, membiayai, membantu kerja dakwah, sekurang-kurangnya Allah akan bantu, akan sampaikan pahala kelebihan itu kepada mereka, tak kurang, malahan insya-Allah sangat lumayan. Li an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Kerana usaha kita, sikit usaha kita, Allah beri petunjuk kepada seseorang untuk menerima Islam, insya-Allah pahalanya Allah akan ganjarkan dengan yang paling lumayan. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan insya-Allah sedikit perkongsian yang sangat tidak bersedia balik dalam keadaan yang tergopoh-gapah. Datuk Bakar minta saya datang atas nama berkongsi. Saya fikir ada manfaatnya untuk kita dan untuk perkembangan dakwah di rantau ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Hussein bin Ismail, Presiden Yayasan Amal Malaysia, di mana telah memberi penjelasan kepada kita mengenai pengalaman. Itulah indahnya Islam. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, untuk kamu menyuruh mengerjakan kebaikan dan melarang melakukan sebarang kejahatan. Maka inilah peranan dan tanggungjawab kita. Apa yang disebut oleh Tuan Haji ini tercetus dalam pemikiran kita. Kita merasa terpanggil bagaimana peranan yang perlu kita mainkan kepada orang-orang yang bukan Islam, dalam negeri dan luar negeri. Peranan kita bukanlah kita nak letak kepada tuan-tuan imam, kepada pegawai-pegawai yang dilantik sahaja, tetapi peranan itu bermula daripada kita orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.